Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mari kita latih diri kita dan beritahu diri kita diberi nikmat yang besar, iman dan Islam. Kita diberi nikmat yang besar, kita lahir aja kita dah jadi orang Islam. Kita diberi nikmat yang besar apabila pagi ini kita masih lagi diberi nyawa untuk hidup. Kita diberi nikmat yang besar dan nyawa kita pagi ini Allah takdirkan, Allah izinkan, Allah luluskan untuk kita duduk dalam majlis yang baik. Itulah dikatakan taman-taman syurga. Rasulullah terus sebut taman syurga. Dan mari kita beritahu diri kita lagi kewajipan kita apabila diberi nikmat oleh Allah, maka selayaklah kita puji Allah dengan melahirkan rasa syukur. Lafazkan pada lidah Alhamdulillah dan rasakan pada hati, terima kasih wahai Tuhan, kau beri aku belajar lagi. Bila kita selalu ajar diri kita macam ni dan terus ajar diri kita gini, maka Allah akan tambah nikmat dan kita akan dapat merasakan bagaimana keberadaan Allah itu di dalam seluruh kehidupan kita dan lebih lagi dalam hati kita. Itu yang penting. Itu nak latih tu nak kena buat berterusan. Nak kena buat berterusan. Hinggalah moga-moga Allah itu kita dah ada dalam hati kita, kita dapat rasa segala yang kita buat ini adalah dengan izin dia. Mudah-mudahan dengan benda ini nanti menjadi modal untuk kita mengaku di akhir hidup kita pada 2 kalimah syahadat itu. Itulah dikatakan mudah-mudahan mati itu dalam husnul khatimah. Sebab tu perlu ada rasa ni setiap masa. Perlu ada watak begini setiap kala. Setiap waktu. Bukan sekali, tiap kala mesti ada watak ni. Kita cuba. Moga-moga Allah Ta'ala ini sentiasa di hati. Hingga akhir nanti. Tu yang dulu orang nyanyi apa? Hingga akhir nanti kau tetap idaman hati. Allah tu idaman hati. Hingga akhir nanti kau tetap idaman hati. Allah itulah idaman hati. Allah itulah yang kita kenang patutnya lah. Sepatutnya. Tapi itulah bila hati ini dia tidak diberitahu dengan ilmu, tu dia melilau macam-macam tu. Okey, pagi ni baca apa? Misbahul Munir. Surat 6. Bermula Islam itu mengikut zahir, bukan tu Dan kejadian. Dan kejadian atas lagi atas sikit lagi. Kalau mau sekali. Okey. Kalau jadi hukum 4. Dan kejadian kejadian ni maknanya juzuk. Juzuk macam air ni lah. Kalau kita belajar sains air ni dia punya simbol dalam kimia dulu apa? H2O kan. Dia juzuk dia adalah hidrogen. Hidrogen Betul tak dah? Dulu kimia fail ni. Hidrogen dengan asid. Oh tak fail, kimia tak fail. Saya kimia tak fail, bertahan lagi lah. Hidrogen dan oksigen. Jadi juzuk dia hidrogen dan oksigen. Gitulah. Jadi agama ni dia katakan dan kejadian agama itu maknanya juzuk agama itu itu maksud juzuk tu. Terbentuknya agama itu itu perkataan tu lah. Dan kejadian agama itu atau terbentuk agama itu di atas 3 perkara. Atas 3 perkara. Pertama nama dia Islam,
Yang kedua, nama dia iman. Dan yang ketiga, nama dia ihsan. Tu. Ni kotak asas yang kita kena mulanya kitab ni. Dia cerita ni. Ni agama ni. Dia punya juzuk lah. Dia bagi gitu je. Kalau nak faham gitulah. Ni nama ni Islam. Ni nama dia. Ni nama dia iman. Tulis Rumi pun tak apa. Ni nama dia ihsan. Ni nama dia ihsan. Pastilah tiga benda ni dia memiliki takrif dan perbezaan. Kalau sama tak ada dibeza-bezakan. Jadi daripada tiang inilah terbinanya agama lah. Daripada juzuk ni lah terbentuknya satu benda yang penting, namanya agama. Dan agama ni tu hari kita dah cakap apa dia definisi apa dia agama ni. Yang kita ni cakap tu apa? Dia adalah apa? Undang-undang atau peraturan dari siapa? Dari Allah. Kalau ikut susunan ni pada Jibril bagi pada Rasulullah, itulah nama dia wahyu. Itu nama dia wahyu. Apa undang-undang ni? Itu yang dikatakan hukum syarak. Ada berapa? Tu ada 5 yang kita dah pecah-pecah tu ni. Tu pada penerangan agama. Dan orang yang melaksanakan hukum syarak ni dipanggil Muslim. Ni yang kita nak cerita lah. Lepas tu dia pecahkan lagi. Undang-undang ni apa? Undang-undang ni apa? Perintah ni dia pecah pada 3. Satu nama dia Islam, satu nama dia iman, satu nama dia ihsan. Sama ke ni? Tak sama. Yang kita tak tahu ni kadang-kadang. Yang kita tak boleh beza. Kalau kita belajar, kita boleh beza dia. Apa Islam, apa iman ni, apa benda ni. Kita dengar macam sama je. Tak apa. Dia ada beberapa perbezaan. Jadi lepas tu kena belajar dengan kitab, kena belajar dengan betul, kena belajar dengan jelas, kena nampak Sebab ini yang kita nak hidup dengan agama. Kita nak mati pun dengan agama Islam ni. Kalau benda ni pun tak faham, kita pun tak boleh nak nilai diri kita ni ada agama ke tidak ni. Lepas tu saya dah cerita dulu apa tanda orang memiliki agama, kan? Betul tak? Al-Muhtar dah tulis tak? Ada tanda dia. Tapi kalau benda asal sendiri tak faham, kita pun tak tahu kita kat mana. Ni yang sangat bahaya ni. Kita tak ikut SOP, peraturan kehidupan kita sebagai manusia. Orang yang agama Islam tak tahu. Okey. Dia yang eloknya kita tengok definisi dululah. Ni. Ni apa? Ni apa? Ni ucapan atau kita kata ikrar dengan lidah, yakin dengan hati, amal dengan perbuatan. Ini satu definisi. Apa? Iman. 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 Atau ada juga kitab yang mengatakan meyakini
khabaran meyakini habaran. Habaran ni berita-berita, cerita yang dibawa. Meyakini habaran dan orang yang membawa khabar. Siapa orang bawa khabar ni? Siapa orang yang bawa khabar tentang agama ni? Siapa orang tu? Mestilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni. Jadi ini antara definisi yang kerap disebut dalam kitab lah. Ucap dengan lidah. Ucap dengan lidah, itulah dikatakan kalimah syahadat tu. Yakin dengan hati dan amal dengan perbuatan, itulah yang ada pada Islam. Jadi kita tengok nota-nota ni, moga-moga kita boleh faham. Yakin ni apa? Yakin ni membenarkan dengan hati. Boleh tambah ni, membenarkan. Membenarkan maknanya yakin. Apa maksud yakin? Tidak disertakan apa tuan saya kata, syak, zon dan waham. Tak disertakan tu. Bila tak ada tu, tu nama dia yakin. Ini Islam ni, definisi dia selamat, atau juga definisi dia kata apa? Penyerahan diri. Menyerah diri. Kalau orang putih dulu, orang putih dia kata apa? Serah diri surrender. Orang perang kan, dia ambil kain putih. Kalau dalam boxing, dalam gelanggang yang orang lawan-lawan tu, main game tu, tukan tu, kalau manager dia tengok dia punya, apa nak panggil apa tu, coach yang dia train tu nama apa, yang dia latih tu dah teruk kena pukul, tapi yang dia latih tu tak tinggal diri. Dia akan ambil tuala putih, dia baling dalam kot, dalam gelanggang. Gelanggang kan, tanda apa? Tanda surrender. Dia tak boleh buat apa. Kalau perang, dia surrender. Maknanya jangan bertindak dekat dia. Dia akan ikut je apa tu cakap. Angkat tangan. Serah senjata. Tapi dalam Islam ni, dia serah diri. Pada apa? Pada Allah. Dia pergi pada Allah. Islam. Serah diri maksud apa? Tak bangkang. Ikut. Dengar. Taat. Dia kata gitu. Apa dia kata tu? Sami'na. Sami'na. Yang kita biasa dengar apa? Sami'na apa? Wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Apa sami'na wa ata'na ni? Kami dengar dan kami taat. Tu nama dia penyerahan diri. Penyerahan diri. Boleh tengok ayat 59 surah An-Nisa. Ni nanti dulu. Kita tengok dua ni dulu lah. Saya terang cara kasar dulu, nanti kemudian kita baca.
Dia kalau tengah macam ni mungkin lebih mudah nak faham. Okey. Lepas tu kita tengok pula apa benda perbezaan. Tadi dah tengok definisi. Lepas tu tengok apa? Tengok perbezaan pula. Apa beza ni? Macam mana beza? Ini perbezaan. Tanda kita faham, kita boleh beza. Tanda kita faham, kita boleh beza. Kita kata kita tahu tu kambing, kita boleh beza dengan lembu. Kenapa? Kita tahu kambing tu apa. Tanda kita faham Islam ni, term dia apa, iman ni apa, kita boleh beza. Okey. Satu, ini adalah perjalanan zahir menuju Allah. Ini satu. Ini perjalanan apa? Batin, hati, menuju Allah. Nanti saya tulis 2-3 benda, kita tengok dia dapat menerangkan benda ni. Ini dua. Ini amalan zahir. Ini iman, amalan batin. Kenapa dia sebut macam itu? Sebab ini adalah amalan iman, ni adalah yakin. Tasdik, yakin. Bila yakin ni, dia datang daripada hati. Lepas tu dikatakan amalan batin ni. Islam ni amalan lahir. Mengucap, tu lidah tersebut. Solat, tunduk, rukuk, baca, tu amalan lahir. Zakat, keluar duit tu lahir kan. Haji, tawaf, sa'i, duduk wukuf, itu amalan. Puasa, tu amalan badan kita. Lepas tu dikatakan Islam ini amalan zahir. Ini adalah amalan batin. Itu perbezaan yang kedua. 3. Islam ni amalan muqayyad. Apa muqayyad? Tulis ni cukup lah. Berkait. Nanti saya sekarang lah. Tulis dulu. Nombor 3. Iman ni amalan dia mutlak. Mutlak ni apa? Tidak berkait. Dia lawan kepada muqayyad. Hitam lawan putih, gitulah. Ini maknanya tiada berkait. Okey, ni baru nak tunjuk contoh. Contoh solat. Solat ni dia berkait dengan waktu. Maknanya bukan 24 jam nak kena sembahyang. Dia berkait dengan waktu. Lepas tu dia juga berkait dengan syarat. Bukan masuk waktu semua orang kena sembahyang. Tak. Bukan semua manusia orang tak. Ada syarat pula. Ada syarat pula. Kalau dia haid, tak ada lagi sembahyang. Jadi dia ada kait. Apa kait dia? Syarat dia. Ada kait dia. Apa lagi dalam Islam ni? Apa lagi dia punya amalan? Contoh lagi apa? Puasa. Puasa juga dia berkait dengan apa? Dengan bulan. Waktu lah ni, bulan. Masa.
rukun Islam tu, sebab tu dikatakan bukan rukun Islam tu hanya berpuasa. Rukun Islam ni dikatakan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kait dia pada Ramadan. Jadi di tengah sini pula, apa maksud tak ada kait? Lagi haji. Juga berkait dengan bulan, dengan syarat lagi. Zakat. Aku nak tunduk yang malas ni. Tu Zaid kata balik tu. Zakat dikait dengan apa zakat ni? Nak biar zakat. Nak tengok apa? Nisab. Tahu nisab? Kiraan-kiraan lah. Berapa banyak ni keluar, banyak ni ekor, 40 ekor kambing, berapa ekor zakat. Tu kalau kambing, berapa gantang tamar, anggur, berapa banyak nak keluar zakat. Itu nama dia kiraan. Kiraan tu nama dia kadar. Kadar tu nama apa? Nisab. Sebab tu zakat ni kan dia ada definisi kan. Harta yang tertentu pada kadar tertentu dikeluarkan untuk orang yang tertentu. Itu dalam zakat. Dan juga ada tempoh pula, kait dia dengan tempoh. Tempoh nama apa? Ni nama haul. Ada yang tak perlu tempoh, macam zakat biji-bijian, tuai je beras, kira-kira tu bayar zakat, tak tunggu tahun. Ada yang tunggu tahun. Ternakan setahun tu kekal berapa ekor baru keluar zakat. Itu nama dia haul. Tapi amalan ni, iman ni, dia tak ada kait. Ini ada kait, ada masa tertentu. Ini maknanya ini macam 24 jam. Dia mutlak. Beriman pada Allah bukan pagi saja, pagi, petang, malam, 24/7. Beriman pada Rasul, tak boleh kata petang beriman, pagi tak beriman, tak boleh. Kenapa? Dia mesti 24 jam. Dia tak ada kait dengan apa-apa. Hatta kalau dia haid sekalipun, dia kena beriman dengan Allah. Kalau dia nifas sekalipun, dia kena yakin dengan hari akhirat. Dia kena yakin dengan qada-qadar. Dan yakin itu bukanlah perbuatan lahir. Yakin itu adalah perbuatan hati. Ni hati ni. Dan dia tidak ada kait dengan apa-apa. Faham ke pening ni? Boleh faham tak? Nak kena faham ni. Ni buat tauhid ni jangan tak faham. Nanti berterabur semua. Berterabur semua. Sebab tu ulama dalam kitab dia tunjukkan perbezaan ni. Kalau kita nampak juzuk-juzuk pada membina agama ni penting untuk kita tahu lah. Jadi ini mutlak. Ini berkait. Macam faham tak ni? Mukayat tak mukayat ni? Kita tengok muka blur. Tak faham, saya bagi contoh lain. Contoh lain. Niat. Contoh lagi apa? Niat mandi wajib. Katakanlah orang tu niat macam ni, saja aku angkat hadas haid. Contoh. Teruslah kerana Allah Ta'ala. Bila ada kait dia apa? Apa kait dia? Dia niat ni dia ada kait benda. Apa kait dia? Apa kait dia dalam ni? Apa kait dia? Haid. Ini nama dia niat yang muqayyad. Faham? Ini yang paling afdal niat. Tapi kalau dia niat saja aku angkat hadas besar. Ini nama apa? Tak ada kait apa-apa. Cara am.
Faham secara am? Jadi ni apa? Ni nama mutlak. Yang afdal apa? Yang afdal ni. Tapi ni boleh? Ni boleh. Sebab bila kata ada besar ni, haid pun ya, janabah pun ya. Janabah ni keluar mani, bertubuh, semua ya. Tapi secara umum, itu nama dia mutlak. Nah ni berkait apa? Haid. Faham? Lagi satu, contoh lagi satu. Bab air. Satu nama dia mutlak. Bila mutlak, tak campur dengan apa-apa. Air saja. Kalau ada satu nama tu air di kopi, ini apa? Dikait. Air tu dah dikait dengan satu benda. Apa dia? Kopi ni, tu nama dia air kopi. Bukan mutlak lagi. Jadi peranan mutlak ni tidak boleh digunakan dalam kopi. Kenapa? Dia ada kait. Tu kait tu. Bablah kait ni. Jangan faham kait tu yang tu gitu. Itu pun kait juga nama. Jadi ini yang dikatakan kait ni. Ini tak ada kait. Tak ada kait dengan masa. Tak ada kait dengan sebab. Tak ada. Dia mesti 24 jam. Dia tidak bergantung pada apa-apa. Mesti yakin 24 jam. Okey, itu nombor 3. Nombor 4. Okey. Apa 24? Ini 4. Ini tempat nilai pada hati. Ini nombor 4. Sambung tadi Ini tempat nilai pada rukun atau dan syarat. Tempat nilai dia yang iman tu adalah pada hati. Rukun syarat ni kita boleh kata perbuatan. Tak apa. Dia nak mengesahkan amalan zahir ni adalah pada rukun, pada syarat. Rukun syarat. Solat ni pada syarat. Maknanya semua ni zahir lah. Kita boleh nampak rukuk ni macam mana, kita boleh nampak. Bila nampak tu nampak zahir. Tapi iman ni adalah pada hati kita. Sebab tu nak kena suluh iman ni, nak kena suluh betul-betul. Suluh dengan apa? Satu cahaya nama ilmu. Supaya iman ni yang kita kata beriman pada Allah ni, kita faham apa dia maksud beriman pada Allah, apa benda yang kita kena yakinkan. Lepas tu bagaimana tahap-tahap iman yang selamat. Apa cabang-cabang iman yang lahir daripada zahir pun ada, lahir daripada hati pun ada. Ni cerita dia perjalanan sangat panjang. Kita ada pilihan, kita kena belajar. Kalau kita nak faham, supaya kita pastikan kita ada iman pada 6 perkara itulah, 6 rukun. Kalau satu kita tak faham, menyebabkan kita salah yakin atau tak yakin, maka matilah dia tanpa agama dan dia adalah kufur. Ni sangat menakutkan sebenarnya. Tapi ramai orang tak kisah nak belajar tauhid. Betul saya cakap. Saya tahu kalau kelas saya ni, minggu ni tauhid, minggu depan fiqah. Lepas tu minggu depan tauhid, minggu depan fiqah. Selalu yang ambil datang fiqah. Tauhid orang tak datang. Pak Fikar kata dia nampak betul-betul ke semayang. Tahu tak benda ni kalau salah semayang ni pun tak guna. Tak boleh pakai. Sebab apa? Tauhid dia salah pada Allah. Ni jangan main tau. Buat tauhid ni jangan main. Kita tak belajar betul-betul susah. Nombor 5. Orang Islam tak semestinya beriman. Okey, dekat sini 5.
Orang beriman semestinya Islam. Ada orang Islam dia tak beriman, tapi orang beriman dia adalah orang Islam. Macam dulu arwah Allahyarham guru tu apa, Ustaz Hashim Kajang. Ustaz Hashim, kami panggil Ustaz Hashim Kajang lah, dia orang Kajang. Dia kadang-kadang dia mengajar kat Pondok Jenderam. Dulu saya pernah belajar dengan dia, Sabilal Muhtadin. Apa dia kitab tu ikut dia tu, Niatul Musalli. Dia dah berapa kitab dapat ikut lah. Dia contoh ni, dia bagi contoh lain yang mudah faham. Dia kata kalau Rasul itu mesti Nabi. Kalau Nabi tak semesti je. Tu dah kena beza tu. Kalau dia Rasul, dia mesti kalangan Nabi. Tapi kalau dia lantik Nabi, tak semesti dia di kalangan Rasul. Faham Lepas tu dia bagi contoh apa tau? Dia kata kalau inspektor, mesti polis. Dia polis lah. Kalau polis, tak semesti. Begitu. Begitu lah cerita dia. Mungkin polis tapi bukan inspektor, mungkin corporal dia kata, mungkin sarjan. Tapi kalau sarjan, kalau kawasan polis mesti dia polis, baru dia ada sarjan polis. Tapi kalau dia polis tak seperti sarjan, mungkin dia pangkat lagi tinggi, inspektor ke apa ke. Sama ni lah. Kalau dia beriman, dia semestinya orang Islam. Tapi kalau orang Islam tak semestinya beriman. Tu ulama nak bezakan tu. Saya pergi belajar dulu, saya rajin catat. Saya kalau belajar, saya tak ada masa nak tengok orang sebelah saya. Sampai kawan saya kata apa dulu tahu, kau ni macam reporter lah. Memang saya pegang tu. Tu reporter tak? Kalau saya kata bukan reporter, kalau guru tu batuk, saya kata dia batuk. Lepas tu saya tahu dah Facebook pagi ni, Imam Syafi'i kata apa? Belajar ini engkau sedang memburu kijang, dan bila engkau dengar ilmu tu, engkau dah dapat kijang. Alangkah bodohnya engkau melepaskan kijang itu dengan tidak mencatat. Jadi nak ikat kijang tu dengan catat lah. Jadi budaya tu yang saya amalkan dulu. Jadi kita boleh kumpul balik nota ni kan. Kita boleh kongsi dan kita boleh faham. Lepas tu kena ada budaya tau. Budaya reporter ni. Budaya reporter. Tahu budaya reporter tak boleh lewat. Kalau orang nak potong rebin pukul 8, kita datang 8.30 dah balik lah. Tu dulu ada satu pengurusi masjid Haji Daim. Dia ni dulu kameraman terusan. Dulu masa saya jadi AJK Tadika, dia punya AJK Tadika. Dia nombor 1 datang tau. Dia kalau meeting, dia nombor 1. Kita masuk surau, dia dah ada. Dia mesti nombor 1. Dia kata apa? Saya dulu jadi ikut budaya reporter. Dia cameraman. Dia dah pencen dah. Memang sharp ni. Time dia sharp. Ni. Orang beriman semestinya Islam. Tapi orang Islam tak semesti dia beriman. Okey. Kita nak faham differentiate ni, perbezaan ni, supaya kita faham ni apa? Ni apa? Faham dia punya apa? Juzuk-juzuk dalam ni, supaya terbina ni dengan betul. Terbina dengan betul. Kalau tak belajar, tak faham lah. Betul, tak tahu. Okey, nombor 6. Tiada sah Islam tanpa iman. Ni beza ni. Tak sah orang ni dikata Islam, tak sah Islam dia tanpa dia memiliki keyakinan-keyakinan pada iman. Nombor 7, sama juga, tiada sah iman tanpa Islam. Dia maknanya dia saling berkait dan memerlukan. Saling berkait dan memerlukan. Macam
roh dengan jasad lah. Macam roh dengan jasad. Dari sinilah terbentuknya manusia ni lah. Ni nama dia insan. Betul tak? Kan kita ni ada dua elemen. Roh ni lah hati, roh ni lah nafsu. Kita ada dua elemen. Ni. Tu yang kita baca selalu tu wal as, demi apa tu? Demi masa. Manusia dia kalau nak bersumpah dia kena kata demi Allah. Dia tak boleh kata demi lain. Kalau tengok lagu kan, demi cintaku padamu. Korang tak pernah dengar lagu kan? Korang ni para wali tak tahu Ustaz. Ni lagu apa ni Ustaz ni? Tak tahu kan? Biasa dengar. Demi cinta ini aku berjanji, tak boleh cakap itu. Dia tak boleh cakap. Dia tak boleh bersumpah demi cinta, demi tak boleh. Allah bersumpah demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ini insan ni. Sebab tu bagaimana perlunya jasad ni dihidupkan, disehatkan dengan apa ni? Bagi jasad baik ni dengan apa? Nak buat apa? Dengan makan lah. Makan minum. Lagi nak bagi sihat makan apa? Makan vitamin ke apa, suplemen ke apa benda ke. Lagi apa? Senam-senamkan dia, betul tak? Pergi jogging ke, pergi apa ke. Jaga-jagakan tidur dia. Jangan tak cukup tidur, jangan terlebih tidur, betul? Sama juga dengan ni. Roh ni, hati ni juga nak kena bagi makan. Supaya juzuk dia dua ni elok, baik. Jadi roh ni makanan ni, masih lemak ke apa benda ke, ini adalah makanan jasad. Roh ni makanan ni apa? Itulah zikir, itulah solat, itulah baca Quran, itulah buat taat. Ini makanan dia. Saya ingat dulu kan, dulu tahun 88 saya dipanggil guru atas rumah, ajar kami. Lepas tu ada jiran pun lah, saya panggil lah jiran. Tak ramai kan masa tu. Masa tu rumah, tahu tak, rumah flat satu bilik, masa tu anak 5. Jangan cerita kesusahan hidup dengan saya lah, saya dah alami semua. Anak 5, rumah satu bilik. Saya anak kecil-kecil lah. Masa tu, tahun 88 tu. Tapi masa tu belum ada anak 5 lagi lah. Tapi itulah rumah saya duduk. Saya panggil jiran. Ustaz tu, dia cerita, masa dia dekat pondok tu, dulu pondok dekat Ian dia kata, dia pernah duduk sebelah guru dia. Ada makcik datang. Makcik tu kata, Ustaz, saya ni selalu terjaga malam. Lepas tu wasah selalu tidur. Dia kata, guru dia apa tau, makcik punya roh lapar. Perkataan tu dia kata dia ingat. Kita kalau lapar pun terjaga malam kan. Kalau kita jasad kita lapar kan. Ada masa kita terjaga malam kan. Ada orang kalau lapar tak boleh tidur pun ada. Lepas tu nak mudah tidur ni perut kenyang. Betul tak? Roh ni begitu juga lah. Roh ni perlulah disuburkan, dihidupkan dengan apa? Dengan keyakinan-keyakinan yang betul, dengan ingatan-ingatan yang betul untuk dia, ingat pada Allah. Bawalah dia pada ke arah tu. Bagi dia makan, baca Quran, gitulah. Hidupkan dia. Supaya ni jangan mati. Kalau ni mati, ini hidup, tak guna. Jadi dua-dua ni kena dijaga. Jadi inilah dikatakan juzuk-juzuk daripada insan. Ni nak kena faham, benda ni pembahagian ni kena faham lah. Jadi ni kaitan dia. Maknanya kalau ada ni, tak ada ni, tak adalah ni. Ada ni, tak ada ni, ni dah hancur, ini akan kekal, dikekalkan. Tapi tak adalah nama dia manusia. Itu nama dia arwah. Betul tak? Bila roh dah keluar, tinggal jasad, itu nama jenazah. Ni tidak sah. Ni nombor 6. Nombor 6 okey. Lepas tu nombor 7. Macam saya cakap, saya tulis kat board. Sebab pengalaman saya, kalau saya tak tulis, dia akan pandang muka saya sampai habis. Dan dia tak tahu apa nak tulis. Sebab dia bukan reporter. Bukan orang tua, orang muda sama. Dia pandang.
Lepas tu aku kata, makcik ni pandang janggut aku ingat suun ke apa? Makcik faham? Makcik faham tak? Biar dia cantik lah, biar otak dia bekerja. Biar otak dia bekerja. Ustaz, 7 Ustaz. 7. Nombor apa? 7. Oh, nombor 7. Aku saja je tahu nanti kau tidur tak tidur. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7. Apa? Tanda Islam pada zahir. Tanda iman pada hati lah, pada batin. Okey. Sebab tu dalam kitab Tuhfatul Raghibin, Tuhfatul Raghibin lah, tak silap. Kalau biasa baca kitab pondok boleh beli tu kitab tu, Tuhfatul Raghibin. Dia kata kalau kita tengok orang ni Islam dan kita takkan tahu dia beriman pada akhirat ke tidak, tapi kita tengok ada tanda pada Islam. Nama dia ke, nampak dia pergi masjid semayang ke, nampak maulud Nabi dia berarak ke, itu pada zahir dia nampak. Bila dia mati, kita wajib uruskan dia dengan cara Islam. Kenapa? Ada zahir dia tanda Islam. Ada zahir dia tanda Islam. Dia jawab salam kita ke, ada zahir tanda Islam. Ini dia beriman tak beriman bukan soal kita. Jadi kita menilai zahir pada zahir dia. Maknanya tanda dia pada zahir, pada benda yang dia buat, pada benda yang dia cakap. Tapi iman ni dia pada hati. Ni pada hati. Okey, tu beza tanda. Okey, nombor 8. Amalan zahir menambah iman. Maknanya kalau lagi banyak semayang, lagi iman ni lagi bertambah. Tu dulu guru ada ajar apa kan. Kalau boleh kita doa jugalah, ya Allah engkau matikan aku dalam keadaan iman aku tertinggi. Sebab iman ni dia turun naik. Kecuali iman para rasul, para nabi. Kalau manusia ni dia kejap turun, kejap naik. Tiba-tiba dia rajin dia malam tu baca Quran. Kadang-kadang 2 bulan dia tak baca Quran. Dia iman dia turun naik. Jadi lagi kalau nak tingkatkan iman ni, tingkatkan amalan zahir. Banyakkan semayang. Kalau witir jangan buat 1. Paling kurang buat 3. Dah buat 3, cuba pula buat 5. Sampai maksimum. Berapa maksimum witir? Nampak sangat tak pernah buat maksimum. Berapa maksimum? 11. Kalau boleh sebelum mati capai 11. Gitulah. Bila banyak sini, nanti dia berkadar terus dengan sini. Ini akan meningkat. Itu dikatakan syurga itu disediakan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Dia ada 2 lah. Dia ada 2. Beriman dan beramal soleh. Pastikan amal itu soleh. Maknanya soleh ni diterima dan dia betul. Saya kadang-kadang saya kesian juga bila PKP ni kan, kita banyak dapat ruang pergi masjid kat rumah sendiri. Kadang-kadang kita nampak pakcik-pakcik semayang sunat dia rajin tau. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur. Kita nampak lah depan kita. Bagus. Tapi solat dia tak ada tumaninah. Ni yang kadang-kadang kesian tu. Saya kadang rasa bersalah, rasa macam nak cakap je. Tapi saya tak sampai lagi nak cakap. Sebab otai-otai ni dia lain Fin. Dia lain. Kadang-kadang kita nak tegur pun kita kena tengok mood dia dulu kan. Nak tengok cara dia senyum tak senyum. Kalau dia senyum tak boleh pakai mask. Jadi nak senyum, nak cakap macam mana cara nak. Dia pun dah tak boleh salam kita kan. Dulu kadang ada juga yang kita boleh berbincang lah. Kadang kita baru nak tegur dah ada orang lain datang pula. Dah tak boleh lah cakap kan. Ada orang lain kan. Nanti malu lah dia. Kita pun nak cakap pun cara kita kena betul. Sebab kadang ada orang tua. Jadi yang menakutkan tu, amalan di situ dia bukan amal soleh, dia akan menambahkan iman. Yang lebih bimbang, kita rasa tertipu. Kita dah buat 4 rakaat. Kita ingatkan kita dapat bagaimana Rasulullah kata, orang yang sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan lepas zuhur 4 rakaat Allah akan haramkan jasad dia daripada neraka. Memang ada hadis.
Tapi amalan tu salah. Tak ada tumaninah dan i'tidal. Kalau tak ada tumaninah sujud, tak faham tumaninah ni apa. Tu dia kata kau tak belajar susah. Tak belajar susah. Rosak, amalan jadi rosak. Dalam amalan sikit rosak lagi. Amalan zahir menambah iman. Sini pula dia punya formula, semakin kuat iman, semakin bertambah amalan zahir. Bila dia buat zahir, menyebabkan iman dia bertambah, dengan iman bertambah, lagi kuat zahir dia. Lagi kuat sedekah dia. Jadi nak pick upkan iman ni adalah dia punya booster tu daripada amalan lahir. Dia punya booster tu. Sebab dia akan naik lagi. Ni makin naik, makin banyak lagi, makin naik lagi. Sampai ke puncak iman tu. Mudah-mudahan dia mati pada iman yang tinggi manusia tu. Tu yang paling beruntung. Jadi dia ginilah. Lepas tu kalau kita kata, kalau kita buat equation dia gini Ni apa ni? Dalam matematik dia panggil apa? Bahasa Inggeris panggil apa? Bahasa Melayu dia panggil apa ni? Berkadar terus. Kau matematik pas ke fail tu? Ini pun tak tahu. Berkadar terus lah. Jadi bila nak tingkatkan ni, banyakkan ni. Banyakkan ni. Banyakkan yang wajib, betulkan yang sunat, banyakkan. Jangan tinggal sunat-sunat yang penting witir yang tinggal, duha yang tinggal. Kalau kerja ni buatlah dua rakaat. Kalau dapat buat 2 rakaat lah. Cubalah cari jalan. Duha pun 7.40 gitu dah masuk dah. Jadi kita kalau masuk kerja pukul 8, kita boleh buat duha dulu. Kalau tidak, kalau hari cuti boleh buat waktu-waktunya afdal. Okey. Ni mula 8. Dia macam seolah-olah bergerak terus. Sembilan, amalan lahir. Ada yang sunat. Dia ada amalan sunat, amalan lahir ni. Zikir, itu amalan lahir. Baca Quran, itu amalan lahir. Dia ada amalan yang sunat. Buat contoh lah, buat faham. Contoh, zikir. Baca zikir tu lah. Tetapi meyakini bacaan itu wajib. Tahu kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu amalan sunat. Tak baca Allahu Akbar zikir pun tak apa, tak berdosa. Tapi nak yakin pada Allah Akbar tu, Allah Maha Besar itu, hukum dia wajib. Tu dikatakan beza ni, amalan ni, amalan pada zahir ni, dia ada yang sunat. Tetapi ini adalah amalan yang wajib pada yakin. Ni 6 ni semua wajib. Dan dia tak ada pecah-pecahan yang sunat. Percaya pada qada-qadar sunat je, tak. Ni semua totally, mutlak, wajib. Tu perbezaan nombor apa? Perbezaan nombor apa? 9. Betul tak nombor ni? Nombor 9. Lepas tu nombor 10. Okey, nombor 10 dia kata apa? Ini amalan Islam ni, amalan zahir. Ada syiar. Syiar tu syiar. Syiar ni menampakkan. Menampakkan. Macam saya pakai macam ni. Pakai syiar. Syiar apa? Syiar agama lah. Itulah, nampak? Ni. Kalau kita naik kapal terbang, tahu?
naik terbang kan beratur kan. Nanti pramugari ni orang depan-depan ni good morning, welcome aboard ni gitu kan. Kat depan kita pun nampak kita good, assalamualaikum, tiba-tiba ditukar beri salam. Betul tak? Kenapa tukar beri salam Kenapa tak cakap aku good morning? Saya pun pergi kerja juga. Bukan saya pergi mana, sama juga macam orang depan ni. Orang depan ni bawa beg laptop, saya pun bawa beg laptop. Kenapa kat saya dia kata good, assalamualaikum, tiba-tiba kenapa kau beri salam kat aku? Kenapa? Syiar tu lah. Syiar tu. Sebab tu kalau ada satu kampung orang Islam, tak ada orang sembahyang jemaah, kalau ikut undang-undang agama, ketua kampung boleh ketangkap. Langgar SOP. Apa? Tak hidupkan syiar. Dia orang sembahyang kat rumah dengan isteri dengan anak. Tak boleh. Mesti ada satu surau. Lepas tu dulu saya ingat dulu dekat Kedah, dulu kat mana? Sungai Petani. Rumah ni baru siap. Jadi mereka tak ada surau. Dia sewa corner lot tu. RM800. Besar corner lot. Sana RM800 besar lah. Lepas tu dia gajikan, ada ustaz ni, dia gajikan suruh ajar budak ngaji dan azan dan semayang. Kenapa? Fardu kifayah. Tidak berdosa tu kampung. Kenapa tu? Melahirkan syiar. Kita jangan sampai satu peringkat orang tak kenal kita, orang tengok muka kita, dia ni Islam ke tak Islam? Ni bahaya. Ni bahaya tau. Mana zahir pun tak ada muka. Saya kalau pakai macam orang pakai t-shirt orang cakap Cina dengan saya tau. Saya cakap betul ni. Hatta pakai macam ni pun pergi Mekah, borak-borak dengan orang Sudan. Dia tanya where do you from? Saya nak cakap Malaysia, dia dah jawab China, dia kata. Tu syiar tu. Kenapa? Pada muka. Tapi dia tahu lah kita orang Islam. Baru kita di Mekah, betul tak? Tu syiar. China, saya pun tunjuk beg travel agency tu bendera ni. Dia tak tahu bendera apa. Lagi best. Dia tak tahu. Dia kata Malaysia near Singapore. Singapore dia tahu. Allah, tak popular lah negara kita ni. Contoh apa? Contoh azan. Buatlah contoh biar faham. Solat jemaah. Kalau orang luar datang KKR ni kan, pagi Jumaat, dia dengar doa-doa yang tadi baca tadi kan. Dia kata, ni ramai orang Islam. Mesti dia kata gitu. Kenapa? Melahirkan syiar. Melahirkan syiar. Okey. Nombor 10. Sini. Nombor 10 belah sini. Ini amalan ini adalah dari hati dan lahirkan syiar. Ini menunjukkan syiar. Ini melahirkan syiar. Tak apa tau. Jadi orang beriman ni dia boleh pergi solat jemaah. Contoh syiar lah. Dia melahirkan syiar. Ini menzahirkan syiar. Ini dia trigger. Lepas tu dia berhati. Lepas tu orang kata pergi solat jemaah ni kat masjid ni bukan sebab rumah kita dekat dengan masjid dan bukan sebab rumah kita jauh, tapi hati kita dekat tidak dengan Allah. Betul tak? Pokok di hati. Ada orang datang dari jauh. Lepas tu dalam hadis dinukilkan kan, seorang sahabat ni dia jumpa seorang sahabat, ada nama dia, saya tak ingat nama dia apa. Dia ni datang 5 waktu masjid Nabi, tapi rumah jauh. Dia di rumah orang paling jauh di masjid Nabi. Lepas tu dia kata dengan sahabat ni, kenapa engkau tak nak beli kedai ke, unta ke, supaya engkau dapat berjalan dengan kenderaan pada terik matahari dan pada kesejukan malam? Apa dia jawab? Dia kata, aku tak nak, aku nak jalan kaki. Sebab dengan jalan kaki ni dia jadi saksi dan pahala aku lagi banyak. Maka sahabat ni dengar sahabat ni jawab itu, dia ngadu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya dia, kenapa kau tak nak beli? Sekarang ni kau tak beli motor lah. Tak adalah beli kedai, beli motor, kau pergi masjid, kenapa kau tak beli? Dia jawab, aku jawab jawapan yang sama. Rasulullah kata apa? Sesungguhnya engkau telah dapat apa yang kau nak. Apa? Pahala yang besar tadi. Mana Rasulullah tahu? Itulah wahyu.
Rasulullah ni dia bukan jawab ikut suka dia, tak. Dia ada panduan dia. Itu yang dikatakan kita pergi ni sembahyang jemaah ni adalah daripada hati yang ingin melahirkan syiar. Kenapa? Kedudukan iman kita di sisi Allah. Bukan sebab rumah kita dekat. Ada orang rumah dekat pun tak pergi, ada orang rumah jauh dia boleh pergi. Saya tengoklah kadang-kadang bangsa-bangsa asing ni lebih rajin begitu tau. Kadang bila Lohor nampak diorang datang daripada rumah-rumah diorang jauh yang kaki. Bila balik kan ada jemaah tolong hantarkan. Bagus. Lepas tu kalau tak dapat pergi, maknanya ada dalam ni yang tak berapa ni lah, nak kena repair. Okey, nombor 10. Lepas tu nak kena pergi surau lah. Perempuan pun pergi. Cuba pergi surau. Ada kelas pergi surau. Jangan benda-benda lain pergi. Belajar buat kek putar, buat kalipat putar dia boleh pergi. Buat apa, muffin dia pergi. Tapi suruh buat mengaji dia buat bodoh. Betul saya cakap ni. Dia tak nampak tau. Hati dia ingat nak buat masak, nak makan, nak masak. Tapi makanan roh dia tak pernah nak siapkan. Betul ke cara dia buat ni, amal solat dia tak pernah kisah? Ni sangat menakutkan lah. Kalau kita dalam keadaan macam ni, jangan biar tau. Kita tertipu dengan diri kita. Ni bahaya. Okey, nombor 11. 11 Betul ni nombor 11. Differentiate, perbezaan. Amalan zahir masih diancam neraka. Orang yang beramal zahir ni masih diancam neraka. Contoh, solat yang lalai. Contoh. Lagi apa contoh lagi? Haji. Contohlah haji. Amalan ni kan ada 5 kan. Haji yang riak. Masih diancam neraka. Ni kita boleh faham lah. Okey. Amalan batin, iman ni yang berasaskan Islam adalah keselamatan. Sebab tu apa yang dikatakan berasaskan Islam ni mestilah pada sumber-sumber ilmu yang betul. Sebab tu nanti insya-Allah doa kita semua sihat, boleh datang nanti kita nak belajar apa dia beriman pada Allah, apa dia beriman pada Rasul. Tu sumber ilmu ni nak kena ada lah. Supaya benda yang kita buat ni yakin kita adalah berdasarkan Islam. Okey, nombor apa? Nombor 11. Sekarang nombor 12. Betul? Kita habiskan perbezaan ni. Nombor 12. Lawan Islam ialah kafir. Kafir. Lawan iman ialah kufur atau murtad. Kafir ni maksud dia bukan hanya Buddha tu, yang agama-agama lain tu. Kafir ni kalau daripada kitab penjelasan dia adalah ingkar, langgar perintah. Tu langgar perintah tu nama dia ingkar. Ni dia punya apa? Ni dia punya opposite. Opposite. Okey, inilah 12 perbezaan. Saya dah boleh simpulkan daripada kitab, daripada guru-guru kami dulu. Guru ni cakap ni kita, tapi pada yang core dia adalah ini adalah zahir, ini adalah perjalanan batin. Tu je core dia lah. Cuma dihurai-huraikan tu mendapatkan contoh. Ini 12 perbezaan. Jadi bila kita tahu, kita boleh membezakan apa di iman, apa di Islam. Bukan boleh sama, tapi dia saling memerlukan. Okey. Okey, cukuplah pagi ni. Nanti kita baca sikit
dekat bawah tu, bermula Islam itu adalah dalam ni semua saya dah tulis dah. Mengikut akal lahir. Kita belajar ikut disiplin, ikut turutan kan, supaya kita boleh faham dengan inilah, dengan mudah lah, boleh faham dengan mudah. Nanti kita sambung itu. Bermula Islam itu mengikut lahir. 1 jam 2 baris saja belajar ni, tahun berapa nak habis? Nantilah abang pencin habis lah. Dah pencin boleh datang ni man? Boleh kan? Boleh, guard bagi kot nak belajar cakap. Agak-agak jangan sakit lah. Kalau dah sakit macam mana datang. Sambung situ InsyaAllah. Okey. Kemudian Allah izinkan kita jumpa lagi lah untuk kelar-kelar mingguan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa lagi satu. Terlupa. 13. Ini ada 5 rukun. Iman ada berapa rukun? Ada 6 rukun. Lepas tu sini juga ada 70 cabang. Nanti kita cerita, nanti dah habis ni kita dah baca, adalah nanti dia ada satu bab menceritakan tentang 70 cabang iman. Okey, 13 lah semua, 13. Alhamdulillah, juga Allah bersyukur pada Ustaz Al-Husani. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan yang akan datang, pada minggu hadapan InsyaAllah dengan kita Ayuh Harwalan. Dan pada hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk maklumat juga, pada minggu ini kita